Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang akan kita bincang memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sempena dengan hampirnya kepada kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi saya pagi yang berbahagia ni nak bincang mengenai 5 jasa Nabi SAW kepada kita. 5 jasa Nabi kepada kita. Bab kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. So kita nak kenal apakah jasa penting Nabi SAW kepada kita. So kita nak kongsikan pagi ini 5 jasa penting Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita umat Muhammad adalah umat yang terakhir, dan umat Muhammad umurnya tak panjang dibanding dengan umat umur terdahulu. Umur umat Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina sitin wa sab'in, lingkungan 60 ke 70, itu kebiasaan. Dan mungkin kurang daripada tu. Banyak kita jumpa orang sekeliling kita kurang daripada tu, dan ada yang lebih daripada tu, tapi umumnya baina sitin wa sab'in, 60 ke 70. Itu umumnya umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding umat terdahulu. Jadi Nabi SAW tahu benda ni, dan Nabi cerita pada kita. Jadi Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala 5 perkara. Nabi SAW mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala 5 perkara untuk kita umat Muhammad, dan Allah bagi ini jasa Nabi SAW. Apakah perkara itu, tuan-tuan sekalian? Yang pertama, Nabi SAW minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dirahmati umat Muhammad, dan Allah bagi yang pertama tidak pernah diberi pada umat terdahulu, iaitu gandaan pahala. Gandaan pahala hanya kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah diberi pada umat terdahulu. Sebab itu kita sembahyang subuh, tadi kita sembahyang subuh 1 pahala. Kita sembahyang subuh secara berjamaah 27 kali, macam 27 kali kita sembahyang. Kalau kita melazimkan solat jemaah dalam masa setahun, macam kita solat selama 27 tahun. Kalau kita solat jemaah 10 tahun, macam kita solat berjemaah 270 tahun. 40 tahun kita melazimkan solat jemaah, maka macam kita sembahyang 1000 tahun. Jadi kita tak sampai umur 1000 tahun, tapi Nabi minta, dan Allah Subhanahu wa taala bagi, tidak pernah dibagi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad, ada gandaan pahala. Sebab itu kita carilah amalan-amalan yang kalau kita buat, kita digandakan pahala. Antaranya solat jemaah,
Ini bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kurang lebih 6-7 bulan Ramadan. Oh, Ramadan lagi lah digandakan pahala. Dalam Ramadan pula ada Lailatul Qadar. Barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar macam ibadah 1000 bulan. Tak pernah dibagi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja. Kita bersedekah nanti tuan-tuan puan-puan keluar daripada masjid ni, tu ada tabung tu kan. Sedekah boleh digandakan sehingga 700 kali ganda. Bersedekah itu sudut pahala dia. Macam kita kata, kalau kita bagi RM1 macam 700 kali gandaan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bagi kepada umat Muhammad tidak pernah dibagi umat terdahulu, iaitu gandaan pahala. Itu yang pertama ya. Itu jasa Nabi SAW kepada kita tu. Sebab tu kita selalulah kena syukur pada Allah dan berterima kasih pada Nabi SAW dengan memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya salin dulu poin dia atau ingat dulu. Yang keduanya pahala dan pengampunan. Pahala dan pengampunan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kalau kita beramal ni ada pahala. Dan Nabi SAW tahu sampai satu masa kita ada kegairahan untuk membuat amalan. Sampai satu umur kita nak buat amalan dan kita nak supaya Allah kurniakan kepada kita kebaikan-kebaikan. Tapi kadang-kadang kita membuat amalan, kita lupa nak bertaubat. Kita buat amalan, kita sembahyang, kita baca Quran, tapi kita lupa nak bertaubat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniaan yang kedua kepada umat Muhammad hasil daripada permintaan Nabi, iaitu ada beberapa amalan bukan saja boleh pahala tapi boleh pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah dibagi pada umat terdahulu. Kita buat amalan, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Apa antaranya? Antaranya berwuduk. Kita ambil wuduk kita berwuduk ni pahala pun dapat, dan wuduk itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ini antara kelebihan orang yang berwuduk. Pagi tadi sebelum salat subuh kita berwuduk, wuduk kita tu ataupun kita ambil air sembahyang, boleh pahala, boleh pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa antara lain? Antara lain adalah majlis ilmu. Majlis ilmu macam ini kita duduk dalam majlis ilmu ni, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Kalau dalam beberapa perawian majlis ilmu macam ni, 70,000 malaikat ada bersama kita tau, menyaksikan dan mendoakan kebaikan pada kita ni. 70,000 malaikat. Habis majlis ilmu, malaikat akan naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bertanya kepada malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui, wahai malaikat, ketika engkau meninggalkan hamba-Ku tadi, apa yang mereka buat? Apa kata malaikat? Ya Allah, kami menyaksikan mereka duduk dalam majlis ilmu, mereka cerita mengenai pahala, kebaikan, mereka cerita mengenai syurga. Apakah mereka pernah melihat syurga? Tidak pernah, wahai Allah. Bagaimana kiranya mereka melihat syurga? Ya Allah, sudah tentu mereka akan lebih taat lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kata malaikat. Mereka cerita mengenai dosa, mereka cerita mengenai pengampunan, mereka cerita mengenai neraka, ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah, wahai Tuhan. Bagaimana kiranya kalau mereka pernah melihat neraka? Ya Allah, sudah tentu mereka lebih taat lagi, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau begitu aku ampunkan sesiapa yang ada dalam majlis ilmu tu.
Allah bagi pengampunan. Kemudian malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, tapi kan ya Allah, ada di antara mereka yang datang majlis ilmu tidak ikhlas. Malaikat tahu ada yang datang tak ikhlas. Menyampah aku tengok lelaki kat rumah, baik aku datang tengok dia kuliah ni. Malaikat tahu apa kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kebaikan orang yang ikhlas, orang yang tak ikhlas juga aku ampunkan dosa dia. Terima kasihlah siapa yang ikhlas datang kuliah pada pagi ni. Dengan itu kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amalan pahala dapat, pengampunan pun dapat. Allah bagi itu kelebihan dan jasa Nabi yang kedua. Nabi minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bagi kurniaan tu kepada kita ni. Untung, terima kasih sangat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, apakah jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiganya, pahala yang kekal. Pahala yang kekal. Jadi tuan-tuan sekalian, macam saya sebut di awal kuliah tadi, umur umat Muhammad tak panjang. Baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70, itu average umur umat Muhammad, kebiasaan. Jadi Nabi tahu dan Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rahmatilah umatku, ya Allah, rahmatilah umatku, ya Allah. Dengan doa dan air mata Nabi, Allah Subhanahu wa taala bagi kurniaan yang ketiga. Apa dia kurniaan ketiga? Ada amalan umat Muhammad walaupun dia dah meninggal, tetap diberi pahala pada dia macam dia hidup. Apakah amalan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalatha." Mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Allah kurniakan, iaitu yang pertamanya sedekah jariyah, sedekah yang berterusan. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Jadi tidak pernah dibagi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja, iaitu ada pahala yang kekal. Walaupun kita dah tak ada, tapi pahala tetap mengalir kat kubur kita. 3 amalan tadi kita bahaskan. Jadi yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang berterusan. Ini cari peluang, cari peluang. Maknanya sedekah kita tu kekal dan berterusan digunakan. Ada wakaf madrasah ke, wakaf masjid ke, benda-benda kekal terutamanya kan. Kita ambil, maknanya ambil bahagian. Tak semesti banyak, tapi kita ambil bahagian tak semesti banyak. Maka selagi mana benda tu ada, selagi itulah pahala tu kekal kat kita tu. Satu hari tuan-tuan sekalian, saya dijemput ceramah maulid di Johor. Johor. Jadi sebelum kuliah tu berbual-bual dengan ahli jawatan kuasa masjid. Berbual-bual Dia kata, "Ustaz, masjid ni Ustaz siap dibina pada 1930. 1930 sebelum wujud Malaysia lagi. Masih lagi nama tanah Melayu. 1930, sebelum merdeka lagi." Saya kata 1930 Dan tiang-tiang banyak struktur ni adalah yang memang daripada asal. Ya ke? Saya kata, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan. Katakanlah ahli jawatan kuasa masjid yang membina masjid, katakan ketika dia siap bina masjid, umurnya waktu tu 50 tahun katakan 50 tahun umur. Ada jawatan kuasa masjid, dia yang bina, cari wakaf untuk buat masjid, siap tahun 30 1930, umurnya 50 tahun katakan 50 tahun. Masjid siap 1930.
Dia pun memakmurkan masjid tu pada tahun 1940 dia meninggal. Kata contoh umurnya 60 tahun 1940 dia meninggal, umurnya 60 tahun. Katakan dia jadi AJK masjid umurnya 50 tahun waktu masjid siap. Maka dia pun memakmurkan masjid. 1940 dia meninggal, umurnya 60 tahun. Tuan-tuan sekalian, dia hidup di dunia 60 tahun Sekarang 2019, 40 tahun 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2019. Maksudnya 79 tahun dia dah ada dalam kubur. Dia hidup 60 tahun, dia dah ada dalam kubur pada tahun 2019 79 tahun. Maknanya dia hidup di kubur lagi lama daripada dia hidup di dunia ni. Dia hidup di kubur lagi lama, tuan-tuan sekalian. Tetapi sebab dia ada jariah membuat masjid, setiap kali masjid tu buat majlis ilmu, setiap kali dibuat solat berjamaah, setiap kali dibuat qiyamul lail, pahala boleh ke kubur dia, macam dia hidup lagi. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi tidak pernah dibagi umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja ada pahala yang kekal. So yang pertama tadi itulah, iaitu sedekah jariah. Sebab itu ada peluang ambil, tuan-tuan sekalian. Kita tengok mana-mana, tak semesti banyak tau, tak semesti banyak, tapi kita buat wakaf, cari peluang supaya kita tak tahu bila kita akan ke kubur. Tapi biar ketika kita tak ada di dunia, tapi macam kita hidup tetap membuat amalan. Itu doa Nabi dan diberi kepada umat Muhammad, tak pernah diberi pada umat terdahulu. Sedekah jariah yang pertama. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kita pun sebut, alah ustaz, saya ni manalah ada ilmu nak mengajar saya. Ilmu tak semestinya besar-besar, tuan-tuan sekalian. Tak semestinya besar-besar. Kita kan dah selalu datang ke surau, selalu datang ke masjid, insya-Allah lah, paling kurang bacaan solat kita okey lah, paling kurang insya-Allah bacaan solat kita okey. Kita ada anak, kita ada cucu, kita panggil cucu kita, kita cakap dekat dia, ni atuk nak ajar baca surah Al-Fatihah, hafal. Kalau hafal, atuk belanja kejap lagi aiskrim, contoh Fatihah cucu kita yang ajar semampu yang kita boleh, dan dia hafal sebab kita yang ajar. Selagi mana cucu kita tu sembahyang, selagi tu pahala boleh kat kita. Tak semesti besar-besar. Baca sembahyang, tahiyat akhir, doa kunut, bacaan sembahyang. Jangan bagi ustaz dia ajar. Ustaz dia boleh ajar benda lebih besar lagi. Benda macam tu biar kita, atuk dia, nenek dia, mak, ayah, kita yang ajar bacaan Fatihah. Anak kita, katakan cucu kita besok umurnya 70 tahun dia sembahyang, kita dah tak ada. Selagi mana dia sembahyang, Fatihah tu kita ajar, selagi tu pahala tu boleh kat kita. Tak semestinya besar-besar, tuan-tuan sekalian. Saya, tuan-tuan sekalian, ingat lagi syahadah pertama saya yang ajar arwah ayahanda saya. Orang dulu dia faham kan syahadah tu, dia yang ajar. Ucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecil lagi saya waktu tu, mungkin 4 tahun 3 tahun kot. Aku naik saksi, tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi, aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah. Budak umur 4 tahun, saya ingat lagi, tuan-tuan sekalian, vocab saksi, perkataan saksi tak ada dalam otak tau. Saksi itu perkataan orang dewasa, tapi kena hafal. Aku naik saksi. Yang ada waktu tu apa? Vocab saya taksi. Selalu saya fikir, kenapa pun naik taksi Saya kecil-kecil lagi, tak faham waktu tu. Tapi dia ajar.
kan? Tengok orang dulu dia faham kan. Jadi kita pun sama juga, tak semestinya ilmu besar-besar. Fatihah itu benda paling mudah nak hafal, nak kongsikan. Jadi selagi mana orang yang kita ajar tu sembahyang, selagi tu pahala boleh kat kita tu. Tak semestinya besar-besar. Jadi sedekah jariah, ilmu bermanfaat, wa waladun salih yad'unah, anak soleh yang mendoakan kita. Anak soleh yang ingat kita, doakan kita. Kita kena pesankan tuan-tuan sekalian. Kita kena pesankan. Saya nak bawa satu kisah, point of view ataupun pandangan saya sebagai seorang anak, kan? Pandangan saya sebagai seorang anak. Arwah ayah saya ini ustaz, tuan-tuan sekalian. Arwah ayah saya juga adalah ustaz. Ada orang cakap, untunglah ustaz, ayah ustaz patutlah jadi ustaz. Tapi ayah kalau ustaz, tuan-tuan sekalian, garang dia. Garang, tuan-tuan sekalian. Tak percaya, tanya ustaz-ustaz depan saya ni. Dengan orang lain mungkin lembut, Assalamualaikum. Dengan anak garang, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kita faham, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ayah saya garang, tuan-tuan sekalian. Okey. Sebab dia ustaz, dia selalu pesan kat saya banyak benda. Sampai saya dah besar, dah kahwin pun tetap dia pesan. Kan? Banyak-banyak pesanan dia. Ketika dia meninggal, saya lupa. Banyak pesan. Tapi ada satu pesanan dia saya tak lupa, tuan-tuan sekalian. Saya tak lupa. Satu hari dia datang dekat saya, dia pegang tangan saya, dia ajak saya duduk, dia pandang mata saya, dia panggil nama saya, Amin. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Al-Amin ni gelaran keluarga. Jadi kalau orang panggil Ustaz Muhammad, itu biasanya orang luar. Kalau Amin, itu maknanya keluarga biasanya. Dia panggil Amin. Besok kalau Abah meninggal, engkau dah pandai belum doa untuk Abah? Abah tanya ni. Saya tanya, Abah sakit ke? Tak, Abah tanya. Kalau Abah meninggal, kau dah pandai belum doa untuk Abah? Okey? Dah Abah. Kalau dah, cuba kau baca, Abah nak dengar. Kita pun baca dah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Tambahkan wa khususan ila. Tambahkan khususnya kepada nama mak ayah kita lah. Okey. Besok kalau Abah meninggal, kau jangan lupa doa untuk Abah. Ingat tu. Ingat bah. Hari dia meninggal, banyak benda saya lupa. Benda ni saya tak lupa, tuan-tuan sekalian. Sebab pernah dipesankan pada saya. Jadi pandangan saya sebagai seorang anak, point of view, kita dah nak pesankan pada anak kita. Panggil anak kita, besok kalau mak meninggal, abah meninggal, kau jangan lupa doa untuk mak. Mak pesan ni, janji jangan lupa. InsyaAllah mak, InsyaAllah ketika kita tak ada, dia takkan lupa benda ni. InsyaAllah tuan. Jadi saya cadangkan, kita panggil, kita dah sekolahkan anak kita sampai universiti, sampai mana-mana, alhamdulillah dia ada ilmu. Tapi pesanan ni kita pesan, biar kalau kita tak ada besok, dia tetap ingat kita, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab itu adalah pahala yang kekal. Anak doakan kita ni pahala yang kekal, walaupun kita dah tak ada dah. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Itu yang ketiga. Jadi Nabi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi 5 benda. Yang pertama tadi gandaan pahala, yang keduanya pahala dan pengampunan, dan yang ketiganya pahala yang kekal. Pahala yang kekal. Okey. Yang keempat. Yang keempat doa. Doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Salih dulu poin dia, saya syarahkan. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, para sahabat ridwanullahi alaihim sangat beruntung. Sebab apa? Mereka jumpa Nabi, mereka dapat doa daripada Nabi, dan doa Nabi ni mustajab tau. Doa Nabi ni makbul, doa Nabi mustajab. Mereka untung. Ada masalah, kita kan semua ada masalah.
Siapa yang tak ada masalah? Noh, orang kat Tanjung Rambutan sana tu. Happy hidup dia tak ada masalah. Selagi mana waras, selagi tu kita diuji dengan masalah. Jadi para sahabat sama juga. Cumanya para sahabat dia ada tempat untuk minta doa. Sebab doa Nabi itu mustajab. Saya nak bawa satu kisah tentang sekalian. Nabi SAW kan ayah tak ada waktu kecil. Nabi tak pernah berkesempatan untuk panggil ayah, tak sempat. Lahir-lahir ayah meninggal. Mak dia 4 tahun meninggal. Baru nak sempat manja-manja, kita ada anak, ada cucu 4 tahun tu kan tengah nak manja-manja meninggal. Jadi Nabi ni hidup dia, mak ayah tak ada, mak pun tak sempat. Jadi Nabi SAW ada makcik susuan yang dia rapat ya. Makcik susuan ni macam mana? Okey. Ibu Nabi Sayyidatina Aminah dia menyusu dengan satu orang. Ibu Nabi dia menyusu dengan satu orang. Kan? Ada satu orang lain menyusu juga dengan ibu ni. Jadi makcik susuan. Boleh? Jadi mak Nabi Siti Aminah menyusu dengan satu orang ibu. Ada satu orang ni menyusu juga dengan ibu ni. Jadi mak Nabi Aminah dengan orang ini adalah adik-beradik susuan. Jadi Nabi ni makcik susuan Nabi lah. Nama orang ini Ummu Harim. Ummu Harim namanya. Ummu Harim nama orang ni. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi kalau ada masalah, sedih, kadang-kadang orang hina dia nak mengadu pada siapa? Jadi Nabi ni dia kalau ada masalah dia akan pergi rumah Ummu Harim. Ummu Harim ni pula memang wataknya macam mak-mak Dia kalau tengok Nabi datang dia tahu ni Muhammad tengah sedih ni. Tengah sedih. Nanti dia persilakan Nabi masuk, Muhammad kau duduk biar Ummu masak. Ummu akan masak, Ummu hidangkan. Nabi tak cakap apa pun, tapi Ummu faham kalau Nabi datang tu Nabi tengah sedih tu. Nak ngadu pada siapa? Mak dah tak ada, ayah tak ada. Macam kita lah ya, mak tak ada, kalau ayah tak ada nak ngadu pada siapa? Jadi satu hari Nabi sedih sangat. Nabi sedih sangat tuan silanya. Orang hina Nabi, kata Nabi macam-macam. Sedih sangat. Jadi Nabi datang ke rumah Ummu Harim. Ummu Harim tengok Nabi dia berjauh, tahu dah ni Muhammad sedih dah ni. Ummu Harim pun persilakan, masuk. Tak apa Muhammad kau rehat, Ummu masak. Sekejap. Masak Jadi Nabi kata apa, Ummu, hari ni saya sedih sangat. Sedih sangat. Saya nak baring boleh tak? Kau baring. Tak apa, Ummu masak. Baring. Tidur. Jadi Ummu pun masuk dapur masak. Jadi Nabi kita tidur, rehat. Jadi dah lepas masak, Ummu Harim hidang. Ketika tengah hidang tu Nabi terjaga. Nabi bangun, Nabi senyum. Muka Nabi ceria sangat. Jadi Ummu pun tengok, wahai Muhammad, tadi kau datang muka kau sedih sangat. Jadi kau rehat, kau tidur, bangun-bangun kenapa macam senyum, ceria sangat. Apa kata Nabi SAW? Ummu, tadi dalam tidurmu Allah bagi aku mimpi yang mengembirakan aku. Apa dia? Nanti kan Ummu, Islam ni diterima oleh orang. Banyak diterima oleh orang. Waktu tu di Mekah kan, Islam mana ditekan, kan, ditolak, diseksa. Jadi Nabi kata, nanti Ummu kan Islam ni diterima oleh ramai orang. Alhamdulillah. Dan Ummu dalam mimpi aku Ummu, mimpi saya Ummu, saya tengok nanti umat Islam mampu beli kapal. Maksudnya apa? Nabi gembira sangat, dakwah dah mula keluar daripada tanah Arab, naik kapal. Maknanya dah mula menyebar ke seluruh dunia. Aku tengok, aku syukur sangat, gembira sangat Ummu. Saya gembira sangat tengok orang Islam dah ada mampu beli kapal, dakwah naik kapal. Apa kata Ummu Harim? Wahai Muhammad, boleh tak doakan Ummu waktu umat Islam nanti berjaya beli kapal, biarlah pelayaran pertama
Ummu ada dalam kapal tu, boleh tak doakan? Nabi angkat tangan terus doa, ya Allah, kalau umat Islam mampu beli kapal nanti, biarlah Ummu Harim ada dalam kapal tu. Okey. Pendekkan cerita. Peristiwa di Mekah, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun 10 Hijrah. Pada tahun 10 Hijrah Nabi wafat. Allah panjangkan umur Ummu Harim, berada zaman Sayyidina Abu Bakar, berada zaman Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar meninggal, permulaan zaman Sayyidina Utsman, orang Islam telah mampu beli kapal. Pelayaran pertama umat Islam keluar daripada Jazirah Arab ke kepulauan Cyprus. Sekarang Cyprus ni bawa separuh Turki, separuh Greece negara dia. Pelayaran pertama pergi ke kepulauan Cyprus, dan Ummu Harim ada dalam kapal itu, tuan-tuan sekalian. Menangis Ummu Harim. Anak susuan aku, anak saudara susuan aku lah yang mendoakan aku ni. Betul aku ada dalam kapal ni. Menangis Ummu Harim. Sampai di Cyprus, berdakwah di sana, meninggal di sana, dan dikebumikan di sana, tuan-tuan sekalian. Makam Ummu Harim ada dekat Cyprus, dekat Larnaca, dekat Cyprus. Tengok doa Nabi kita ni mustajab, makbul, tuan-tuan sekalian. Jadi kita untung, para sahabat untung, sebab sahabat jumpa Nabi. Nabi doa makbul, mustajab. Kita tak sempat jumpa Nabi, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi faham, Nabi mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, biarlah ada umatku ini juga mendapat doa-doa mustajab, ya Allah. Doa mustajab dulu hanya untuk para nabi tau. Nabi minta, ya Allah, biarlah umatku ada doa-doa mustajab. Allah Subhanahu wa taala bagi, tuan-tuan sekalian. Tak ada pernah umat dapat doa mustajab kecuali umat Muhammad saja. Doa-doa mustajab ni, tuan-tuan sekalian, ada dalam hari, contoh hari Jumaat. Hari Jumaat ada 12 waktu mustajab mengikut hadis At-Tirmizi. Betul, hari Jumaat jangan lupa berdoa, banyakkan berdoa. Berdoa tak semesti ditinggal sembahyang. Ada dalam keadaan kita musafir. Siapa musafir ada peruntukan doa mustajab. Malahan ada tempat pula, kalau kita pergi Mekah dekat Hijr Ismail, itu antara tempat yang mustajab. Dan kita berpuasa petang nanti nak berbuka, itu antara doa mustajab. Dan bukan saja Nabi minta, Allah kekalkan janji itu di dalam Al-Quran. Allah letak dalam Quran. Apa kata Allah untuk umat Muhammad? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa aku akan mustajabkan bagi kamu. Itu untuk umat Muhammad saja, hasil doa Nabi SAW. Kita ada doa mustajab, tuan-tuan sekalian. Umat Muhammad doanya tidak tertolak, cuma cara Allah bagi berbeza. Umat Muhammad, sebab Allah sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa aku akan mustajabkan bagi kamu. Cuma Allah bagi dengan 3 cara. Allah bagi dengan 3 cara. Satu, ada kita minta A, Allah bagi A. Kita minta A, Allah bagi A. Ada yang kita minta A, Allah bagi B. Kita tak minta B pun, tapi Allah bagi B. Saya pernah jumpa satu orang, Ustaz, umur saya 70 tahun Ustaz, saya doa jadi jutawan daripada muda Ustaz, tapi tak jadi jutawan Ustaz. Ya ke? Tak jadi jutawan Ustaz. Umur saya daripada muda tak jutawan. Oh, umur berapa tuan tadi? Umur 70 tahun Ustaz. Oh ya ke? Tapi semua cukup. Rumah ada, kereta ada, anak-anak semua lepas universiti, alhamdulillah. Cuma tak jadi jutawan Ustaz. Umur apa tuan? 70 tadi. Kesihatan, kesihatan okey Ustaz. Kesihatan jantung tak nak muda, darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada. Kawan-kawan tuan, kawan-kawan banyak dah padam tau Ustaz. 70 tahun kawan-kawan banyak dah padam dah. Saya kata tuan, minta jadi jutawan, Allah bagi kesihatan kepada tuan. Oh ya ke Ustaz? Ya. Biasa 70 tahun orang ada diuji sakit ini sakit ini. Ini 70 tahun semua kesihatan okey.
Kadang-kadang kita minta A, Allah bagi B, kita tak minta B pun. Sebab tu umat Muhammad ni Nabi suruh banyakkan doa. Kamu tak tahu apa yang Allah nak bagi. Kadang-kadang kita minta A, Allah bagi A. Kadang-kadang kita minta A, Allah bagi B. B tu baik buat kita. Kita tak minta B, tapi Allah bagi B kat kita. Dan kadang-kadang kita minta A, Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Ui, lagi tak faham. Kita minta Allah bagi C. Ada satu kisah, tuan-tuan sekalian. Kisah tu, okay, ada satu orang. Waktu tu dia tak kahwin lagi, umur dia dah lanjut dah. Kat masjid negeri ni lah. Berdoa, ya Allah, aku ni nak kahwin, tapi tak tahulah Tuhan nak cari isteri solehah kat mana. Tolonglah ya Allah, bagilah aku isteri solehah ya Allah. Selalu doa. Satu hari dia berdoa, habis sembahyang berdoa, turun masjid negeri ni dekat roundabout belakang ni, tuan-tuan sekalian ni. Doa minta isteri solehah tau. Datang minah rempit UiTM lah. Terlebih lap dekat roundabout tu, terlebih lap, langgar budaknya. Pum, aduh, jatuh dia, tangannya luka. Orang bawa dia ke hospital. Dekat hospital tertanya-tanya tau dia, ya Allah, aku kan minta isteri solehah, kenapa minah rempit dan datang Tuhan? Kan tak faham. Minta isteri solehah, minah rempit dan datang, kan tak faham. Aduh Tuhan, aku minta isteri solehah, minah rempit dan datang. Aduh, kenapa Tuhan? Tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya yang jahit luka dia, yang rawat dia, satu orang doktor yang baru grad. Doktor ni tengok bagus abang ni, sakit-sakit pun sembahyang ni jaga, akhlak ni jaga. Sebelum discharge daripada hospital, doktor tu jumpa dia, bang, nak jadi suami saya tak? Tuan-tuan sekalian, ada kita minta A, Allah bagi C tau. C tu jalan nak dapat A. Jadi mudah-mudahan tidak adalah yang minta supaya dilanggar motor dekat depan nanti, untuk dapat benda C. Jadi umat Muhammad, umat yang Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, minta Allah mesti akan bagi kamu. Cuma cara, minta ya Allah bagi A, minta ya Allah bagi B, kadang-kadang minta ya Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. So doa ini permintaan Nabi kita tau. Tak pernah dibagi umat terdahulu. Umat terdahulu doa mustajab, Nabi yang ada doa mustajab, tapi umat Muhammad ada doa. Ni kita terima kasih sangat pada Nabi SAW. Terima kasih sangat sampai kita tu dapat benda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang kelima, jasa Nabi pada kita yang kelima, tuan-tuan sekalian. Yang kelima, Nabi dah minta 4 dah. 4 benda dah Nabi minta. Nabi minta, akhirnya Allah bagi ada gandaan pahala. Kemudian ada pahala dan pengampunan. Kemudian ada pahala yang kekal. Kemudian ada doa mustajab. Nabi tahu, walaupun Nabi dah minta keempat-empat ni, ada lagi umat Nabi yang tak buat. Oi, dah minta 4 benda ni, Nabi faham tau, ada lagi yang tak buat. Apa orang? Ada lagi yang tak buat. Maka Nabi minta yang kelima. Apa yang kelima? Nabi kata, ya Allah, biarlah umatku ada peluang untuk aku bagi syafaat. So yang kelimanya Nabi minta untuk bagi syafaat. Yang kelima Dan daripada permintaan Nabi, Allah bagi, tuan-tuan sekalian. Tidak ada Nabi-Nabi terdahulu yang dapat memberi syafaat kepada umatnya kecuali Nabi kita saja. Nabi kita saja, tuan-tuan sekalian, dapat bagi syafaat ke akhirat besok. Syafaat ni maknanya pertolongan bagi siapa-siapa yang tak lepas untuk ke syurga. Nabi tunggu nak bagi syafaat kepada kita ni. Terima kasih sangat Nabi. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Boleh Nabi minta dan Allah bagi syafaat, dan Nabi berpeluang untuk bantu kita umatnya dengan syafaat Nabi SAW. Tapi tuan-tuan sekalian, nak dapat syafaat dia ada 3 syarat dia. 3 syarat untuk mendapat syafaat. Yang pertama, kena ada rasa mencintai Nabi. Kena rasa mencintai Nabi, itu yang pertama. Yang kedua, kena banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Yang ketiga, mengamalkan sunnah Nabi.
Tak semesti banyak, tapi biar ada sunnah Nabi kita amalkan. Ini syarat untuk mendapat syafaat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini jasa Nabi pada kita. Kita biasa dengar tiap-tiap tahun kan mengenai Maulid Nabi, kita cerita pasal sejarah Nabi dan sebagainya. Ini benda yang penting juga untuk kita tahu. 5 jasa Nabi pada kita. Supaya apa? Kalau kita tahu, kita akan berterima kasih sama Nabi SAW. Ya Allah, terima kasih. Barulah kita berselawat, kita rasa khusyuk dan kita rasa faham kenapa kita perlu berselawat. Sebab apa? Terima kasih sangat pada Nabi. Nabi minta untuk kita tau 5 benda ni, dan Allah bagi benda tu. Barulah kita baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita rasa Allah syukur, terima kasih Tuhan kurniakan Nabi itu, dan Nabi, terima kasih Nabi doakan untuk kita. Baru kita akan rasa. Taklah kita sambut Maulid Nabi tiap-tiap tahun kan, kita dengar ceramah, ustaz tu ceramah sedap kau, macam-macam cerita dia ada. Rugi kau tak datang lah kan. Boleh jemput lagi ustaz tu, dia ceramah pasal apa entah, aku pun tak ingat lah, tapi sedap ceramah dia tu, memang sedap lah, boleh jemput lagi tu. Berlalu ceramah sebagai berlalu macam tu je kan. Tiap-tiap tahun sambut Maulid Nabi macam tu. Dari biar kita faham kan, tak lama lagi sambutan Maulid. Kenapa kita sambut, kenapa kita berselawat, kenapa kita berterima kasih sangat pada Allah menggunakan Nabi itu, sebab 5 jasa Nabi SAW kepada kita ni. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat itu saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan akhirkan doa dan selawat Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu yang mulia pada pagi ini, ya Allah, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami, bantulah ya Allah. Beban kami ringankanlah ya Allah. Permasalahan kami berikan jalan keluar ya Allah. Hajat kami tunaikanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami ampunkanlah ya Allah. Keaiban kami tutuplah ya Allah. Keras hati kami lembutkanlah ya Allah. Hidup kami bimbinglah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami bahagiakanlah ya Allah. Isteri kami solehahkanlah ya Allah. Suami kami solehkanlah ya Allah. Anak-anak kami soleh dan solehahkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana kita bicara mengenai hadis Nabi, kita selawat Nabi SAW 4 kali insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.